Kisah penceritaan Hairuman Miskon yang pastinya seorang individu yang cukup kuat walaupun pernah berlaku di satu tragedi yang memberikan satu impak jangka masa panjang pada dirinya, tak mematahkan semangat untuk beliau bukan sahaja meneruskan kehidupan tapi juga bersama kita hari ini untuk berkongsikan kisahnya. Ya, betul. Ini ada satu sinar lah baru kepada golongan orang kelainan upaya di mana kita ada satu kejuruteraan bioperubatan untuk kita cipta alat yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi, kita bersama dengan Hairuman Miskon yang tadi kalau kita tengok VT, kita nampak bagaimana kehidupan seharian Hairuman sekarang ni. Hairuman, alhamdulillah sihat Hairuman. Alhamdulillah sihat. Okey, jadi kalau kita tengok Hairuman tadi, dia ada dua cara tau. Satu, dia lebih suka gunakan tanpa tangan bionik. Dan kalau kita tengok tadi dia bergerak bawa kenderaan apa semua menggunakan tidak menggunakan tangan bionik ni. Jadi mungkin Hairuman boleh cerita dulu. Orang kata kelebihan apabila ada tangan bionik yang dibawa sekarang ini. Yang digunakan ni carbon fiber Betul, carbon fiber. So ini memang dia khusus untuk ketahanan lah, ketahanan dan ringan lah. Okey, sebelum tu saya ceritakan kelebihan dia. Kegunaan dia sebenarnya kalau tanpa ada sesetengah perkara saya tak boleh menggunakan tangan. Seperti sebab ini kalau kita tahu dia tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Jadi ada macam kita basuh baju ke, basuh pinggan ke, memang kita tak gunakan lah. So pergerakan kita lebih pantas lah. Tapi ada perkara yang kita perlu untuk gunakan tangan seperti nak ambil kad ke, bagi duit kat orang ke, ataupun nak sign ke, itu memang kita akan perlukan lah guna tangan tu. Dan sebab dia kira macam apa orang kata tu? Cangkuk. Ya, betul. Untuk kita menangkap sesuatu. Betul. Okey, Hairuman, saya terfikirlah apabila berlaku yang satu tragedi itu, kita nak meneruskan kehidupan kita. Awak pun masih sangat muda. Dia bila diberikan satu peluang ataupun dia diberitahu yang wujudnya kejuruteraan yang seperti ini yang boleh memudahkan dan meneruskan kehidupan awak seperti biasa, apakah yang terlintas di minda awak pada ketika itu? Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan Engineer Dr. Nasrul Anwar ketika itu. Apakah perasaannya? Adakah takut ataupun memang pada ketika itu terbuka hati, okey, ini adalah peluang yang ada? Okey, pada mulanya saya jumpa Dr. Nas pada 2014. Saya mula-mulanya tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar pun kan. Sebab kejuruteraan bayu perubatan. Jadi saya tergerak sebab kita nak cuba sesuatu yang baru kan, yang kita tak tahu sebelum ni kan. Jadi saya join pada 2014. Jadi kita secara tak langsung kita tahu banyak benda sebenarnya. Cara kita berjalan, even kita melangkah pun ada step-step yang betul supaya kita tak ada efek untuk kesihatan kita. Daripada segi penggunaan pun dia membantulah kita punya muscle, check muscle kita bersesuaian tak bersesuaian, dan kita didedahkan dengan teknologi barulah. Kalau kita tengok ini antara teknologi yang dah 10 tahun mungkin lebih. Sebab saya pakai ni dah 10 tahun dan mungkin lebih lama lagi. Ini antara teknologi yang lama. Dia mungkin boleh jadi moden lagi. Mungkin bio apa tadi? Bioperubatan, sorry. Nombor sikit. Bioperubatan mungkin boleh berkembang lagi benda ni. Sebab kalau kita tengok negara-negara lain, dia dah mencapai satu tahap yang lebih maju. Sampai boleh gerak satu-satu jari, ada yang kalis air. Jadi kita belum sampai ke level tu. Sebenarnya dia ada sarung tau, Sofia. Ya, betul. Dia ada sarung. Ni dia bukannya memang rupa dia begini. Dia ada sarung dia yang berupa seperti tangan. Ya, betul. Saya rasa tak perlu sarung tu. Lebih bergaya seperti ini sejujurnya. Tadi Dr. Nas sendiri kan disebutkan ada yang teknologi kian berubah, kian maju dan sebagainya. Dan melihat ini adalah salah satu peluang untuk memberikan mereka golongan OKU yang tidak mempunyai kemampuan fizikal ini satu harapan baru. Bagaimanakah orang kata evolusi kejuruteraan bioperubatan ini mampu untuk mengubah landscape kehidupan golongan ini khususnya di Malaysia? Adakah kita dah capai tahap itu di mana akses ni ada untuk semua ataupun masih ada pembaruan lagi? Baik, terima kasih Saudari Sofia. Berkenaan Hairuman, sebenarnya dia bersama kita sejak 2014. Jadi Hairuman ni keadaan dia sangat istimewa untuk kami secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pengajaran dan juga kajian di Universiti Malaya. Untuk makluman semua, secara fizikal Hairuman kelihatan seperti kudung pada dua belah tangan. Sebenarnya Hairuman juga tiada sebelah kaki
dan juga lagi sebelah kakinya adalah 70% terbakar. Ya. Jadi sebenarnya hairuman adalah hanya berdiri di atas satu kaki saja yang hampir 70% adalah terbakar. Dan sebelah kaki lagi tu adalah Kaki palsu, ya betul. Kaki palsu juga? Ya betul. Jadi keadaan ini adalah sangat istimewa untuk kami di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan melakukan pengajaran dan juga kajian. Dan juga 70% daripada tubuh dia adalah terbakar. Jadi antara yang boleh saya ceritakan dekat sini, untuk menggerakkan tangan palsu itu, kita perlu cari otot yang betul-betul aktif. Jadi untuk mencari itu pun adalah salah satu cabang dalam kejuruteraan bioperubatan. Kita perlu cari sensor untuk kita dapatkan input supaya dapat gerakkan dia punya tangan palsu. Compatibility. Tapi kita tak perasan langsung, doktor. Tak perasan langsung. Saya pun tadi pun saja nak biarkan, saya tak nak bagi tahu, saya nak tengok audiens sedar ke tak. Terkejut dengan saya sekali terkejut. Hairuman, saya boleh tak kami minta Hairuman untuk berdiri supaya memberikan satu gambaran kepada penonton kita semua yang pergerakan Hairuman dari segi pergerakan kaki itu memang lancar selancar-lancarnya untuk memberikan gambaran Menggunakan penuh. kaki bionik ni. Ya. Okey. Nampak tak? Kami dari pagi dah berjumpa dengan Encik Hairuman tapi tidak sedar pun perasan? sebenarnya, sejujurnya. Wow. Dan kaki ni orang kata seperti kaki normal untuk digunakan setiap hari. Ya, betul. Ya, wow. Adakah Encik Hairuman perlu membuat kata latihan fizikal, orang kata workout untuk menguatkan otot-otot yang ada untuk menampung pergerakan anggota ini? Betul. Ya. Pada awalnya saya keluar hospital memang doktor sarankan untuk kita exercise lah, untuk kita bersiap sedia dengan penggunaan kaki palsu dengan tangan palsu. Baik. Daripada segi kekuatan muscle tu lah. Macam kaki tu tak berapa masalah sangat. Yang masalah adalah tangan lah. Sebab ini myoelektrik. Jadi bukan semua orang boleh guna. Jadi dia ada setengah muscle yang boleh diguna untuk menggerakkan ni lah. Dan sebenarnya dia ada sepasang lah. Dia sepasang. Dan Tapi saya lebih selesa pakai sebelah je lah. Sebab ini terlalu short, terlalu pendek. Jadi untuk menampung keseluruhan tangan tu agak berat lah. So agak melambat. Jadi itulah pelibatan Encik Hairuman dengan jabatan kami. Apabila dia datang, kami suruh dia berjalan juga. Kami suruh dia berjalan dan pada waktu itulah kami dapat yang Hairuman perlu letakkan lebih banyak force pada sebelah kanan supaya direction ataupun alignment berjalan itu straight. Aziz bayang, andai kata kalau satu hari saya bagi assignment supaya mengikat satu tangan ke belakang. Bolehkah menjalankan aktiviti seharian seperti biasa? Hanya dalam tempoh 24 jam. So macam itulah Hairuman juga. Macam kita bawa kereta, satu tayar kita pancit. Alignment akan lari. Sama juga dengan OKU. Andai kata kalau kaki ataupun tangan berat sebelah, position di sini lebih tinggi daripada yang sepatutnya, dia akan sengit ke sebelah kanan ataupun sengit ke sebelah kiri. Sebenarnya banyak faktor yang perlu dititik beratkan sebelum dapat untuk hasilkan satu teknologi seperti ini. Ya, dan untuk tingkatkan lagi, doktor, mungkin nak tingkatkan lagi dia punya fungsi, nak tingkatkan lagi dia punya kegunaan. Adakah memang dah ada plan? Ya, memang itulah yang terjadi di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, di mana kita bukan dalam hanya jangka masa pendek tapi kita melihat kepada jangka masa panjang. Bercakap pasal environment, macam yang Sofia cakap tadi, macam mana environment di Malaysia seharusnya accept keadaan Hairuman. Macam Aziz ada cakap tadi, preferable yang ada glove, look like a normal human. Tapi dengan new generation, masyarakat zaman sekarang rasanya lebih cenderung untuk melihat tangan yang sebegini rupa. Dan minda environment patutnya dah bersedia untuk menerima warga kelainan upaya yang memiliki assistive device seperti ini. Ibarat anda hidup seperti dengan Iron Man dan sebagainya. That kind of a thing dah termaktub dalam kita punya, kita buang. Jadi ada beberapa negara juga yang saya pergi melawat, mereka sudah treat orang kelainan upaya sama level dengan manusia biasa. Kerana teknologi telah diguna pakai sama dengan apa yang warga biasa sedia maklum. So itu antara harapan in the coming 5 to 10 years lah kita harap. InsyaAllah. Kita sebenarnya looking forward, doktor, untuk tengok lagi apa sebenarnya peningkatan yang dapat dilakukan selepas ini. Sebab saya dulu pun belajar teknik. Saya bila kita mencipta juga, dan bila kita buat satu barang untuk objek, kita mesti nak buat yang berguna. Berguna untuk semua orang. Jadi Hairuman, kita nak tanya Hairuman punya pengalaman lah apabila Hairuman telah pun menggunakan tangan bionik, kaki bionik ni. Mungkin Hairuman boleh ceritakan dia punya perjalanan kegunaan seharian tu. Sebab Hairuman juga bawa
e-hailing Ya. setiap hari kan. Dia Hairman boleh ceritakan apabila penjagaan dia untuk letak dia dekat mana, nak kena cuci ke, nak kena apa ke, bateri kena charge ke? Okey, betul. Seperti yang sedia maklum, ini memang menggunakan bateri lah. Jadi bateri dia akan saya cas selama 2 jam, jadi dia boleh bertahan sehingga 1 minggu lah. Oh. Lama. Lama memang, juga. betul, lama. Okey. Untuk kegunaan kereta memang saya tak pakailah untuk lebih selesa lah, sebab doktor pun memang tak syorkan sebab dia lambat respon. Okey. Sebab saya memang part time untuk Grab e-hailing, jadi orang excited tengok. Macam budak-budak tengok, tangan Iron Man. Jadi kita pun seronok bercerita kan. Jadi secara tak langsung kita sebenarnya bagi satu motivasi. Betul. Bagi diorang terbuka dengan OKU, mungkin diorang tak pelik lah kan. Setengah OKU mungkin dia macam takut nak jumpa orang kan. Macam saya beranikan diri lah. Mula-mula memang takut, tapi kita cuba sikit demi sikit untuk beranikan diri. Hairman memang seorang inspirasi lah. Sebab ramai mungkin yang mempunyai anggota palsu ini tak berani, malu dan sebagainya. Tapi kita buang stigma itu, dan Hairman memang seorang individu yang menunjukkan ini satu, orang kata, kebanggaan. Ada pengalaman hidup yang tidak begitu, orang kata, memudahkan, tetapi awak tak patah semangat. Dr. Nas, bagi mereka yang sedang menonton ketika ini, antara golongan yang tidak begitu bernasib baik, adakah mereka mempunyai satu akses untuk mendapatkan anggota palsu dan bantuan seperti ini ke bagaimana, Doktor? Okey, baik. Seperti mana juga Hairman, sejak 2014, saya boleh cakap dekat sini yang sejak 2014 ambil masa dalam 3 ke 6 bulan, Hairman bersama kita, dan selepas itu dia terus berkebolehan untuk bertutur dengan orang dengan baik. Dia sudah hapuskan limit dan juga boundaries untuk bercakap dan juga bertutur dengan orang. So pada saya juga, bagaimana dia dapat buat e-hailing pada hari ini, dia dapat buat bekerja seharian pun adalah berdasarkan program-program di Universiti Malaya yang mana telah meningkatkan dia punya prestasi pertuturan, berkomunikasi dengan orang. Jadi macam saya cakap tadi, dia adalah satu OKU yang sangat istimewa pada Universiti Malaya buat masa sekarang, dan pada itu juga kami ingin menyuruh juga mana-mana warga kelainan upaya yang di luar sana untuk datang ke Universiti Malaya, Pusat Kejuruteraan Prostetik dan Ortotik. Mungkin kami boleh bantu daripada segi membantu memangkinkan diri untuk meningkatkan prestasi bercakap dan sebagainya, membantu daripada segi pemilihan komponen dan sebagainya. Kami hanya bertindak sebagai konsultasi sahaja. Bukanlah kami mencadangkan untuk beli komponen apa dan sebagainya, tidak. Tapi contohnya seperti Hairman, kehilangan 2 belah tangan. So kita akan bercakap tidak boleh guna yang manual, yang body powered punya, tapi kena perlu guna yang robotic hand. Okey. Andai kata masih ada satu lagi tangan, berkemungkinan besar hanya perlukan a conventional body powered prosthetic hand sahaja. Jadi segala-galanya berdasarkan annual daily life activities. Apabila seorang pesakit OKU tu datang berjumpa kami akan buat assessment dulu, subjective assessment dan juga objective assessment. Ceritakan pengalaman seharian. Dalam satu hari, apakah pekerjaan kamu, berapakah anak tangga yang kamu naiki, adakah tinggal di rumah, kondominium, apartmen dan sebagainya. Itu semua kami perlu tahu. Kenal dululah. Kenal dahulu. Sangat personalised. Sangat personalised. Sebab itu yang akan membantu dalam pemilihan jenis kaki palsu, tapak kaki palsu dan juga aktiviti seharian beliau. Ya, dan Hairman adalah sebenarnya bukti kejayaan kejuruteraan bioperubatan di Malaysia. Jadi diharapkan agar kita dapat lagi ramai bukti, orang kata testimoni ni, untuk kita dapatkan ramai orang kata sinar, faedah daripada ni kan. Okey, jadi Hairman, kita sebenarnya nak tanya Hairman, masa 2010 Hairman terjadinya tragedi tersebut. Pada 2014 baru Hairman dapat sebenarnya peluang untuk tangan dan juga kaki robotik ni. Perasaan Hairman apabila kali pertama sarungkan kaki tu dan dapat berjalan seperti biasa balik. Okey, saya dapat tangan ni pada 2012. Oh, 2012. 2 tahun selepas itu. 2012 saya dapat kaki dan tangan. Pada mulanya saya ingat saya nak lari. Itu adalah pemikiran saya pada awalnya, sebab kita dah 2 tahun, dekat 2 tahun lah kita tak bergerak apa semua. Jadi kita, dia bukan lari bawa lari. Memang tak ada lah. Dia nak lari, nak berlari. Lari enjoy. Saya akan bawa dia sama kot. Macam itu kita punya perasaan. Rupanya bila dia dapat tu, kita hanya boleh langkah 1-2 langkah saja. Permulaan tu memang sangat sakit, memang sangat susah. Sakit Memang sakit. Dia kena berlatih Dia memang berlatih. Jadi satu hari saya mengambil luangkan masa lebih kurang setengah jam lah untuk kita jalan 5 meter,
10 meter, makin lama makin naik. 1 kilometer, macam tu. Dia berperingkat. Berperingkat. Memang kena berperingkat. Dalam masa sama kita memang kena exercise every day untuk kita punya stamina. Kan? Macam sekarang pun saya masih lagi ada join aktiviti-aktiviti kesukanan macam kita pergi Royal Belum, kita pergi Tasik Kenyir, mandi sungai, semua tu. Itu adalah satu aktiviti yang secara tak langsung menguatkan kita punya stamina sebenarnya. Dan sekarang tak? ini memudahkan Ya, urusan Hairuman kan. Wow, jadi Hairuman Wow. kita doakan agar dipermudah segala urusan Hairuman dan juga Dr. Nas, semoga kejuruteraan bioperubatan dapat terus berjaya bukan setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia. Ini tahun 2022. Orang kata kejuruteraan bioperubatan ini mampu mengubah kehidupan seseorang, dan Hairuman adalah seorang individu yang pastinya bukan saja teknologi itu penting, tapi dalaman semangat kekuatan itu pun perlu ada juga. Ucapkan terima kasih, setinggi terima kasih kepada Insinyur Dr. Nazrul Anwar Abdul Razak, Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya, dan juga Cik Hairuman Miskon sudi meluangkan masa pagi ini. Ya, okay, selamat